warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita sampai di checkpoint yang terakhir, iaitu di kawasan sini. So dekat sini tuan-tuan, dia ada 3 tempat sejarah yang sahabat dengan Nabi SAW. Yang pertama adalah kawasan Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ni tuan-tuan, kalau tuan tengok dekat belakang sana, di kawasan yang berpokok, ada apa pokok-pokok taman nanti tu kan. Maka itulah kawasan Saqifah Bani Sa'idah. Di situ. Okey. Kalau nampak yang ramai tu yang ramai mau kumpul, atau kawasan yang berpokok sana tu. Ada pokok kurma tinggi tu kan. So yang kawasan yang kehijauan tu, kat situlah Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah ni tuan-tuan di bahasa Arab. Bahasa Melayunya adalah Balai Raya. Kita panggil bilik mesyuarat JKKKKK untuk penduduk Madinah pada ketika itulah. So penduduk Madinah ni tuan-tuan, mereka bersyuarat, tempat mereka mesyuarat dekat mana? Dekat Saqifah. Okey, pada zaman Nabi sekalipun memang Nabi pada ketika itu memang suka kadang-kadang Nabi datang dekat kawasan Saqifah, Nabi akan duduk dengan para sahabat di kawasan Saqifah ni, duduk dalam bilik balai raya dan sebagainya, berborak dan sebagainya di kawasan Saqifah Bani Sa'idah. Maka kawasan Saqifah ni tuan-tuan dulunya adalah kawasan yang bertutup. Okey, pada ketika itu ada yang kata dindingnya pakai pelepas nama juga, bumbung pun pelepas nama, selantainya padang pasir saja. Pada ketika itu memang bentuk 4 segi tuan-tuan, macam bilik lah, macam bilik mesyuarat tu kan. Memang bilik 4 segi pada zaman Nabi SAW. Dan sebelah kawasan Saqifah tu ada sebuah masjid namanya Masjid Bani Sa'idah. Masjid ni memang digunakan oleh penduduk kaum Bani Sa'idah pada ketika itu untuk solat dan sebagainya. Sebab dekat Masjid Nabawi ni tuan-tuan, pada ketika itu ruangnya kecil saja. Tak besar, boleh muat pada itu 6-5 orang saja, 10 orang saja. Yang hanya pada ketika itu adalah Nabi SAW, Usamah bin Zaid, sahabat-sahabat Nabi, Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Yang mana penduduk yang lain iaitu Bani Sa'idah, Bani Najjar, Bani Salamah dan sebagainya, mereka ada masjid yang tersendiri untuk kaum mereka, untuk penduduk mereka. Maka di sini adalah Masjid Bani Sa'idah yang Nabi gunakan. Kadang-kadang Nabi pergi solat dekat situ, Nabi datang solat dekat situ. Maka kat Saqifah ni tuan-tuan telah berlaku ni satu peristiwa, iaitu terlantiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama di kawasan ini. Selepas Nabi wafat, dan dalam sehari selepas Nabi wafat, maka kepimpinan Nabi pada ketika itu tidak ada yang meneruskan. Sebab pada ketika itu diorang pernah ingat satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut, la nabi ya ba'di, tidak akan ada nabi selepas aku kecuali illal khilafah, kecuali adalah zaman khilafah Islamiah pada ketika itu. Cumanya mereka tak tahu siapa yang jadi khalifah selepas Nabi SAW. Selepas Nabi wafat, maka pada hari pengurusan jenazah Nabi itu ada 7 orang sahabat. Antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah, dan adalah beberapa orang lain lagi yang membantu untuk uruskan jenazah Nabi SAW. Ceritanya tuan-tuan, ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah ni dekat belakang, rumah dia dekat belakang sana lah, area sana. Maka dia dalam perjalanan nak pergi rumah Nabi, nak uruskan jenazah Nabi. Dalam separuh perjalanan, dia terdengar dekat kawasan Saqifah tu ada orang tengah buat mesyuarat. Dia tengah orang tengah bincang lah nak lantik Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin selepas Nabi SAW. Sa'ad ni siapa tuan-tuan? Sa'ad ni dia ketua kampung Madinah pada ketika itu. Maksudnya Nabi nombor 1, dia nombor 2 lah lebih kurangnya. Okey. Bukan kroni lah, maksudnya dia nombor 2 sahaja. Selepas Nabi wafat, maka penduduk Madinah yang orang Ansar ni, yang duduk asal Madinah ni, mereka nak lantik Sa'ad sebagai pemimpin. Maka Usamah dengar. Maka apa yang Usamah buat? Usamah terus bergegas pergi rumah Nabi, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka dia cakap dengan Abu Bakar, Abu Bakar, aku dengar orang Madinah ni, orang Ansar tengah buat mesyuarat dekat Saqifah nak lantik Sa'ad sebagai pemimpin selepas Nabi SAW. Maka yang diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar, yang dengar ni siapa? Sayyidina Umar. Umar tak setuju. Maka Umar ajak Sayyidina Abu Bakar datang ke kawasan Saqifah ini untuk menyelesaikan masalah kepimpinan ini. Maka ini menunjukkan bahawa masalah kepimpinan tuan-tuan, ataupun kita panggil nak cari pemimpin ni, hukumnya wajib dalam agama kita. Maka mereka bergegas datang ke kawasan ini. Sampai kat kawasan ini tuan-tuan, ada 2 golongan dah bincang dekat kawasan ini. Ada orang Muhajirin dan ada orang Ansar. Okey. So apa yang Abu Bakar sebut kat mereka, Abu Bakar sebut macam ni, kalau kamu nak cari pemimpin, buatlah secara adil. Dan pada ketika itu yang paling adil adalah acara demokrasi, iaitu kita minta mana yang ada majoriti dan sebagainya. Maka mereka pada ketika itu menggunakan konsep demokrasi yang Abu Bakar anjurkan pada ketika itu. Maka orang Ansar pada ketika itu setuju dengan cara Abu Bakar. Maka orang Ansar pun juga berkempen dan orang Muhajirin juga berkempen. Maksudnya apa tuan-tuan? Pada ketika itu dia ada 2 golongan, ada Muhajirin dan ada Ansar. Orang Muhajirin pun nak jadi pemimpin pada ketika itu, orang Ansar pun nak jadi pemimpin selepas Nabi SAW. Dan pada ketika itu tuan-tuan, apa yang Abu Bakar buat? Dia kata, okey, kamu berkempen. So orang Ansar sebutkan kelebihan yang mereka ada, orang Muhajirin pun ceritakan apa yang mereka ada. Kita bincang dan kita akan selesaikan. Maka orang Muhajirin pun ceritalah apa yang diorang boleh buat. Maka orang Muhajirin kata,
kami ni orang yang pertama memeluk Islam bersama dengan Nabi. Kami ni kenal Nabi lebih lama daripada kamu kenal Nabi. Sebab mereka daripada Mekah bersama dengan Nabi, 23 tahun dekat Mekah, jerit perih bersama dengan Nabi, membangunkan agama Islam. Mereka dah tahu dah Nabi ni macam mana. Orang Ansar pun juga berkempen. Orang Ansar kata kami ni tuan-tuan, pada ketika itu kami ni dah duduk lama dekat Madinah. Kami tahu seluk melok Madinah. Kami calon tempatan, maka undilah kami. Macam tu calon tempatan. Okey, mereka ni calon tempatan sebab orang duduk Madinah pada ketika itu. Maka nama yang pertama yang dicadangkan oleh penduduk Ansar pada ketika itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, Umar ni dicadangkan orang yang pertama untuk menggantikan Nabi SAW. Tetapi Sayyidina Umar tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Bahkan dia terus mengingatkan pada sahabat pada ketika itu, korang tak ingat ke Nabi pernah pesan kepada kamu, al-a'immatu min Quraisy. Maksudnya pemimpin itu mestilah daripada bangsa Quraisy. Dan pada ketika itu bangsa Quraisy adalah datang yang daripada Mekah Al-Mukarramah, iaitu orang Muhajirin. Maka apa yang Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar angkat tangan Sayyidina Abu Bakar dan terus berbai'ah, angkat sumpah kepada Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama selepas Nabi SAW di kawasan ini. Sebab itu kat kawasan ini, nama peristiwa tersebut dinamakan sebagai Bai'atus Sughra. Angkat sumpah secara kecil-kecilan sahaja untuk 10 ke 12 orang sahabat yang ada dalam kawasan Saqifah. Keesokan harinya barulah semua penduduk Madinah mengangkat sumpah di kawasan Masjid Nabawi, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama selepas Nabi SAW. Maka selepas Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, maka habislah sudah zaman Nabi SAW sebagai pemimpin. Maka bermulalah zaman khalifah khilafah Islamiah, iaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jelas tuan-tuan? Dekat situlah Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, dekat belakang tuan-tuan sana, tuan-tuan nampak ada hotel apa tu? Movenpick. Ini nama hotel ni Movenpick. So dekat pintu masuk hotel Movenpick ni tuan-tuan, dia ada tapak sebuah telaga yang asal. Tapak asal bagi sebuah telaga yang namanya Telaga Budha'ah. Telaga Budha'ah ni tuan-tuan, telaga yang digunakan oleh Nabi untuk ambil air sembahyang kalau Nabi datang solat dekat Masjid Bani Sa'idah. So sejarah Telaga Budha'ah ni tuan-tuan, dia ada sejarah yang berkenaan dengan hukum fiqh. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita pasal hukum fiqh, kalau air tu melebihi 2 kolah, kalau dimasukkan najis, maka air tersebut jadi najis ke tidak najis? Tidak najis, betul tak? Maka cerita tu asalnya daripada Telaga Budha'ah. Sebab Telaga Budha'ah tuan-tuan, dia sebuah telaga yang orang ambil air sembahyang pada satu ketika dululah. Satu hari Madinah dibanjir. So bila banjir, so air itu dihanyutkan sampai ke kawasan telaga tersebut. Maka banyak sampah masuk dalam Telaga Budha'ah tersebut. Maka ada seorang sahabat, wahai Nabi, bolehlah aku nak ambil air sembahyang kat kawasan ni, kat Telaga Budha'ah ni. Nabi sebutlah hadis tadi tu, kalau air tersebut melebihi 2 kolah, masukkan najis sekalipun, maka air tersebut masih lagi air mutlak, tidak akan jadi air mutlak najis. Maka ketika itulah sahabat boleh ambil air sembahyang walaupun air tersebut ada najis, tetapi air tersebut melebihi 2 kolah ataupun kullatainlah, lebih melebihi 2 kolah. So, nama telaga tersebut Telaga Budha'ah yang berada kat kawasan Hotel Movenpick. Itu yang kedua. Yang ketiga kawasan ni tuan-tuan, kawasan ni. Ini dulu ni kawasan, nama dia Al-Manakhah, Suq Al-Manakhah, iaitu pasar lama pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW, ini merupakan zaman yang Nabi katakan sebagai pasar lama. Pasar lama ni macam mana? Masuk zaman Nabi duduk kat sana, maka Nabi akan datang sini untuk membeli barang-barang pasar dekat pasar. Dan pada ketika itulah, dan di sini ada satu hadis yang Nabi riwayatkan dekat hadis kat sini. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, iaitu tempat yang paling aku cintai, tempat yang paling aku suka adalah masjid, dan tempat yang paling aku benci adalah pasar pada ketika itu. Dan hadis itu diriwayatkan di kawasan pasar lama ni. Okey, di kawasan pasar lama ni. Sebab itulah Nabi pada ketika itu dalam hidup Nabi pergi pasar ni ada yang kata 3-4 kali sahaja. Tak lebih daripada sebab zaman Nabi ni pasar tu penuh dengan perkara-perkara yang tidak patut syariah, ada ribanya dan sebagainya lah. Betul Nabi sebut Nabi tak suka kawasan pasar. Tapi hari ni tak ada masalah lah. Kita boleh pergi pasar untuk beli barang harian, tak ada masalah. Kalau tuan pernah datang dekat kawasan ini sebelum Covid, atau siapa yang pernah datang umrah sebelum Covid, maka dia akan tahu kat sini ada kawasan membeli belah yang sangat banyak. Boleh longgok-longgok, kacang murah-murah, jubahnya, abaya dan sebagainya kat kawasan ni. Dan sebagai kita panggil pasal tu nak menjaga kawasan pasar tu. Cuma selepas Covid dah tak ada pasar, cuma jadi dataran sahaja untuk hari ini. Maka kalau tuan-tuan solat kat sini, maka tak dikira sebagai, saya cakap tadi lah, sebab kita dah keluar pagar, solat dekat sini tak dapat pahala berjemaah, cuma dapat pahala satu sajalah, solat bersama, solat sendiri saja. Cuma kalau solat dekat luar. Jelas? Jadi kalau itu saja untuk buat masa ni, untuk ziarah kita. Selesai ziarah, kita dah selesai kat kawasan ini, maka selesailah ziarah dalam kita pada hari ini. Jadi sebelum saya tutup majlis pada petang ini, ada apa soalan yang ingin diajukan ataupun ditanyakan sebelum saya tutup, untuk bagi ruang kepada jemaah lelaki untuk ziarah makam. Okey? Lelaki je. Lelaki saja. Okey, ada apa soalan? Okey.